Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi afana wa mabtalana wa faddalana ala katsirin min ibadihi tafdila. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'ah. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijemput, Allah panggil kita pada waktu maghrib sembahyang berjamaah, dan dapat pula kita duduk di dalam majlis ilmu, talibul ilmi talibur rahmah. Walaupun hujan dalam keadaan yang lebat, tetapi hamba yang dipilih sahaja dapat datang ke rumah Allah. Jangan nak bagi alasan hujan, hujan. Kau pergi tengok konsert Coldplay, boleh pula dalam keadaan hujan. Boleh kau berdiri, beratur, berkemah, siap bentang payung, beratur untuk beli tiket untuk tengok konsert. Ulama cakap dah, mufti cakap dah. Apa kata mufti? Jangan pergi. Jangan pergi, tak boleh. Nanti Allah marah. Nampak? Tuan-tuan tengok sekarang, Covid dah mulai datang. Sebab apa? Manusia sendiri yang melanggar perintah Allah. Ulama cakap dah, jangan buat benda haram. Jangan buat benda haram. Jangan buat benda haram. Nanti Allah marah. Nanti Allah marah. Dia lawan cakap mufti. Dia lebih hebat daripada mufti. Tuan-tuan tengoklah, Covid dah mula datang. Ya. Hari tu Covid dah balik kampung. Dah habis dah dia punya visa. Visa dah habis dah. Dia keluarlah balik, tuan-tuan. Ingatlah tuan-tuan, kita ni semua hamba Allah. Hendaklah kita patuh dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengingkari akan perintah Allah. Baiklah, malam ni tazkirah dengan bertajuk tentang peperangan hawa nafsu. Ni tuan-tuan berperang ni dengan hawa nafsu. Tengok rumah sampai mencakar langit. Hospital pun mencakar langit. Rumah dekat dengan surau, dengan masjid, tapi tak boleh datang. Tuan-tuan, nanti mereka ni berdialog dengan Allah di padang mahsyar. Tuan-tuan buka dalam hadis kursi. Allah tanya kepada hambanya, wahai hambaku, kenapa engkau tak boleh pergi masjid? Kenapa kau tak boleh sembahyang berjamaah dekat rumah aku? Dia cakap hujan. Allah jawab, apa kata Allah? Rumah kau jauh ke dengan masjid? Dekat je, berapa langkah je. Itu ustaz tu boleh datang. Perjalanan dia 1 jam 45 minit. Ke surau kau boleh datang pun. Kenapa kau tak boleh datang? Nanti Allah, dia berdialog dengan Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di Libya, di Syria, di Lebanon. Sekarang kita tahu di Palestin je perang. Di Libya pun perang. Di Syria pun perang. Di Syria ni masjid dah banyak jadi gereja. Ingat tuan-tuan, masjid dah banyak jadi gereja. Masjid dah banyak jadi gereja. Sebab apa? Orang dah tak mau datang masjid. Dekat masjid ada orang azan, tapi yang azan bukan muazzin. Yang azan siapa? CD dan tape. Kalau yang azan ni mereka menggunakan mikrofon, yang azan ni manusia, dia akan ditangkap, dia akan dipenjara. Nampak ni tuan-tuan, jangan sampai negara kita akan terjadi perkara ini seperti di mana? Di Syria. Syria ni negara di antara ada kubur isteri Nabi. 2 isteri Nabi ada kat sana. Dan kubur Nabi Yahya pun di sana, tak silap. Kubur Imam Ghazali Hujatul Islam pun dekat sana. Kubur Imam Nawawi pun di sana. Inilah di Syria, tuan-tuan. Tapi manusia makin lama mengingkari akan perintah Allah. Dia kufur nikmat. Fabi aihi ala'i rabbikuma tukaziban. Dia tak datang masjid, maka Allah turunkan balak dan wabak. Firman Allah yang berbunyi,
wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia sangat engkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhan dia. Ni Allah yang bagi tahu. Allah bagi dia nikmat mata, Allah bagi dia nikmat telinga, Allah bagi dia nikmat hidung, Allah bagi dia nikmat kaki, Allah bagi dia nikmat faraj, Allah bagi dia nikmat zakar, Allah bagi dia nikmat bermacam-macam nikmat, tetapi dia tidak berterima kasih kepada Allah. Ingatlah, kita ni semua kena lawan hawa nafsu. Di negara-negara lain mereka berperang dengan hujan peluru. Kita di sini tidak berperang dengan hujan peluru. Kita kena berperang dengan hawa nafsu, melawan hawa nafsu yang jahat, yang tercela, iaitu sifat-sifat yang tercela. Sifat cinta dunia, sifat tak ingat hati, sifat banyak makan. Kita ni banyak makan ni. Kalau lepas kuliah ada makan. Lalu lepas kuliah ada makan, tuan-tuan. Kalau ustaz dengan AJK, tuan bilik tuan sana tu. Makan sedap-sedap, tuan-tuan. Kita ni cinta tentang makanan, cinta tentang harta. Sebab itu bila kita cinta tentang dunia, kita tak ingat mati. Bila kita ingat dunia, cinta dunia, itu yang kita malas nak sujud kepada Allah. Kulli nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Maut tu mati lah. Itu ulama' bagi tahu. Nak melihat tanda-tanda orang itu mati di dalam husnul khatimah, orang tu dah mati, dah jadi jenazah, dekat mata dia keluar air mata. Keluar air mata. Ni mati husnul khatimah. Dan kata ulama' lagi, dekat dahi dia berpeluh. Masa dia mati, bukan berpeluh sekarang ni. Masa dia mati nanti, dah jadi jenazah, dahi berpeluh, dahi. Yang ketiga, kata ulama, bibir dia kering. Nanti tengoklah bini kita macam mana. Nanti bini kita, bila kita mati, nanti bini kita tengoklah kita macam mana, tuan-tuan. Tapi itu tanda dia, belum confirm lagi. Nak tahu orang tu baik tak baik, nak tahu orang tu soleh tak soleh, nak tahu orang tu ahli syurga tak ahli syurga, kata ulama, tengoklah perangai dia semasa dia hidup, macam mana akhlak dia, macam mana perangai dia. Suami dengan isteri, macam mana perangai suami. Isteri dengan suami, macam mana perangai isteri. Anak, macam mana perangai dengan mak dan ayah. Jiran sama jiran, macam mana perangai dia. Rakyat, macam mana perangai dia dengan dia punya menteri-menteri je. Menterinya, macam mana perangai dia dengan rakyat dia. Macam tu lah. Tu kata ulama-ulama sufi. Nak melawan hawa nafsu ini bukan senang. Kena banyak mujahadah. Gitu yang Allah tarbiyah kita. Allah datangkan dalam 1 tahun, Allah datangkan 1 bulan, iaitu bulan Ramadan. Ra mim dad alif nun, Ramadan. Ra adalah redha. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku redha Tuhanku Allah. Aku redha Tuhan bagi aku hujan. Aku redha anak aku sakit. Aku redha isteri aku sakit. Aku redha aku ada duit. Aku redha aku tak ada duit. Inilah hamba Allah yang berserah bulat-bulat kepada Allah, hamba Allah yang arif billah. Sebab itu tuan-tuan, kita ni nak semayang sunat tak larat banyak-banyak. Nak puasa sunat tak mampu kita. Nak baca Quran 1 hari setengah juzuk pun tak mampu. Macam mana nak buat pahala banyak-banyak? Itu yang ulama' bagi tahu. Dan ada dalam hadis yang mereka nanti di padang mahsyar, mereka terpinga-pinga dan mereka tercengang. Apa mereka jawab dengan Allah? Ya Allah, ni pahala haji apa? Ni aku belum pergi haji lagi. Ini pahala umrah apa? Ni aku belum pergi umrah lagi. Ini pahala semayang sunat. Ni aku semayang sunat tak banyak. Ni pahala baca Quran pun aku tak baca Quran pun tak banyak. Aku tengok baca Quran pun tak pandai. Pahala apa ni ya Allah? Ni Allah jawab. Bertambah kat dalam hadis kursi. Apa kata Allah? Inilah pahala-pahala semasa kau dekat dunia, engkau ajak orang buat baik.
Kau suruh orang semayang sunat, kau suruh orang pergi masjid, kau suruh ahli keluarga kau ya buat haji, buat umrah, semayang sunat, jaga semayang fardu, perbanyak berpuasa sunat. Inilah pahala dia. Ajaklah orang buat baik, tuan-tuan. Kan senang nak ajak orang buat baik. Tu dalam Al-Quran apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Neraka ni tak pernah tutup. Betul masa Nabi lahir, tuan-tuan buka kisah masa Nabi lahir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpadamlah api-api Majusi. Bila kita belajar dalam kitab tafsir yang dikatakan terpadamlah api-api Majusi, bukannya Nabi lahir api terpadam. Nabi menyuruh mereka memadamkan api, jangan menyembah api. Nabi menyuruh mereka menyembah Allah. Sama juga orang isap rokok. Siapa isap rokok, isap api geng-geng orang Majusi. Dengar tu perokok-perokok. Ingat tuan-tuan, sahabat Nabi tak isap rokok. Nabi tak isap rokok. Tuan-tuan, Habib-Habib tak isap rokok. Tuan-tuan. Tapi kita boleh bangga dan boleh sanggup keluarkan duit untuk beli rokok setiap hari belasan ringgit, tetapi untuk menabung ke jalan akhirat satu hari tak boleh nak sedekah belasan ringgit, berpuluh ringgit untuk diri kita. Lepas tu kita bila menyedekahkan harta pada jalan Allah, tak kira lah kita tolong anak yatim ke, tolong masjid ke, tolong mana-mana madrasah ke, tolong orang susah ke, sebenarnya bukan kita tolong dia. Sebenarnya kita menolong untuk diri kita sendiri untuk masuk ke dalam syurga Allah. Baiklah tuan-tuan, bertanya risau ya. 1 jam berhenti. Aku pun tak ada lama-lama pun tuan-tuan. Tuan-tuan risau. Tengok aku sekejap ya. Jangan tengok aku tak puas hati ya. Tengok macam nak marah. Ya, tuan-tuan ingat aku heran. Aku tak heran dengan tuan-tuan ya. Tuhan aku Allah, bukan Tuhan aku tuan-tuan. Tuhan aku Allah, bukan Tuhan aku duit. Tuan-tuan, itu macam tu semalam aku ceramah di Kilang malam. Ya. WhatsApp macam nak rak. Ustaz nak panggil ustaz ceramah, ustaz nak minta berapa? Dengar aku ni hantu duit, ya. Dengar aku kemaruk dengan duit kilang dia, ya. Ustaz ceramah nak minta bayar berapa? Aku tanya lah. Kenapa kau tanya macam tu? Sebab selalu ustaz lain kami tanya tentang pembayaran, ustaz-ustaz ni menetapkan pembayaran. Aku tanya pula, kenapa pula nak tanya aku sebab pembayarannya? Dia bagi tahu sebab duit surau kilang ni banyak. Banyak aja dia, ya. Aku tak tetap pembayaran. Cakap macam nak rak, ceramah sejam macam sini ya. Bagi duit ceramah, alah. Ya, busuknya orang, ya. Cakap macam nak rak, itulah orang kita tuan-tuan, ya. Sembang kari lebih. Ya, ana tolong madrasah ustaz. Jangan risau, ana tolong. Ustaz WhatsApp ya. Kita WhatsApp, senyap. Inilah manusia akhir zaman, sembang kari lebih. Sama tentang amalan. Tuan-tuan, ya. Guru aku pesan dah. Apa kata dia? Selagi benda itu belum sampai di tangan kamu, itu bukan milik kamu. Tuan-tuan kena ingat, kita jangan kufur nikmat. Sama juga sekarang COVID sudah bermaharaja lela. Masa ni sebenarnya tuan-tuan, Allah nak uji tentang iman kita. Jangan kita bertuhankan COVID. Sesiapa bertuhankan COVID, siapa beriman, beriktikad COVID boleh mematikan dia, boleh menyusahkan dia, maka kafirlah dia. Ingat tu tuan-tuan, nyamai. Ya. Jangan beriktikad, jangan berpegang, ya, jangan yakin. Setiap sesuatu benda tidak boleh menyusahkan kita, tidak boleh menyenangkan kita. Cuma kita ahli sunnah wal jamaah wajib usaha ikhtiar. Ya, nak menghindar daripada virus, ada jalan dia, ini jalan dia, ini jalan dia, ini jalan dia. Ya, itu yang Nabi beritahu. Hendaklah kamu makan dan minum minyak habatus sauda. Habatus sauda adalah ubat segala penyakit kecuali mati. Malam ni kita tuan-tuan cuma calon-calon mati.
Ada malam tak mati. Tuan kenal tak Raja Namrud? Raja Namrud kat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi aku minum dulu. Kadang-kadang setengah orang marah ceramah aku. Tuan-tuan semayang sahaja saya semayang ke? Allahu Akbar sahaja saya semayang fardu maghrib, ataupun Allahu Akbar sahaja aku semayang fardu maghrib. Saya ke aku? Jawab meh. Aku. Dengan Tuhan kau boleh beraku, ya? Sesama kita tak boleh beraku. Ingat tuan-tuan, kita jangan sombong dengan Allah, ya? Setakat malam ni orang kurang macam bulan biasa, aku tak heran. Aku pernah ceramah 3 orang 3 orang Aku, anak aku yang jemput aku ceramah 3 orang. Ini kira ramai Aku tak heran. Sebab Allah dah tetap lah. Engkau datang tempat tu hujan, kau datang tempat tu ada orang, kau datang tempat tu tak ada orang. Allah tetap lah. Tuan-tuan, ini tentang takdir. Lepas tu kita jangan lawan takdir Allah. Tuan-tuan, tu orang-orang yang arif billah, hamba Allah yang arif billah, dia semua berpegang kepada Allah. Balik rumah kena marah dengan bini, dia balik kepada Allah. Ini Allah nak jentik hati aku boleh sabar, tak boleh sabar. Sebab penduduk syurga semua orang sabar. Tuan-tuan, orang sabar. Senang, tuan-tuan. Malam-malam tidur tiba-tiba anak muntah kat badan, sabar. Cucu muntah kat badan, sabar tu. Tu tandanya Allah nak kejut kita semayang malam. Ini orang yang arif billah, tuan-tuan. Tu ahli-ahli sufi ni, dia banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak selawat, banyak sembahyang sunat, dan kurang cakap. Ni ahli sufi. Kita kurang cakap ke bila dalam majlis ilmu? Diam. Keluar karang tengok lah. Sembang amboi, sampai aku nak munyah tak boleh. Time aku nak makan tu dah dia tanya. Dahlah kita melawan hawa nafsu ni, kita ni nak berperang hawa nafsu ni susah, kena banyak mujahadah. Itu yang ulama-ulama sufi ni, orang-orang dulu, dia uzlah ni, dia berpindah, dia hijrah di tempat orang tak ada, iaitu di dalam gua, di dalam hutan. Dia mengasingkan dirinya nak mengelak daripada dosa dan maksiat. Itu betapa dalam gua, semayang dalam gua, semayang dalam hutan, berzikir dalam hutan. Itu orang dulu. Tapi sekarang nak berzikir dalam hutan susah lah. Dalam hutan orang buat maksiat, tuan-tuan. Dalam hutan orang buat karaoke, tuan-tuan. Nak pergi tepi air terjun, orang nak mandi semua pakai spender, tuan-tuan. Yang tu tuan-tuan buka sejarah Ibrahim Adham. Kenal Ibrahim Adham? Kenal? Di mana Ibrahim Adham? Anwar Ibrahim kenal? Anwar Ibrahim kena sebab dia Perdana Menteri kita. Takkan tak kenal? Kalau tak kenal bodoh sebab dia Perdana Menteri, tuan-tuan. Kita kena kenal lah. Nanti kita keluar negara orang tanya siapa Perdana Menteri kau. Entah, aku tak tahu. Bodoh Kita kena tahu Tu Ibrahim Adham ni, dia seorang wali Allah. Asalnya dia raja. Itu yang dia suka tafakur di tepi-tepi laut, dan dia suka tafakur di tepi-tepi gunung. Kerja dia apa? Banyak semayang, banyak berzikir. Iaitu pendapat mengatakan setiap satu langkah dia semayang sunat. Allah. Tu zaman Ibrahim Adham. Zaman kita nak semayang sunat boleh tak boleh? Macam mana nak pulun pahala? Ni aku nak bagi tahu tuan-tuan supaya tuan-tuan banyak pahala. Itu yang ulama beritahu, dan ada dalam hadis daripada Imam Bukhari. Siapa yang duduk di dalam majlis ilmu, selama mana dia duduk, selama itu Allah bagi dia pahala. Ini pahala. Selama mana dia duduk, selama itu Allah ampunkan dosanya. Tapi dosa kecil, bro. Dosa zina wajib taubat. Dosa liwat wajib taubat. Dosa tinggal semayang wajib taubat.
Ingat dosa besar, banyak bab tentang dosa besar. Tapi orang ambil endah tak endah. Ya, dosa pegang anak dara orang, pegang bini orang, wajib taubat. Tuan-tuan. Dosa ambil buah orang, pokok rambutan, pokok duku, pokok durian ke apa, wajib taubat, wajib jumpa tuan buah minta izin. Yang main, tuan-tuan. Ya, yang senang. Dosa dengan Allah ni kita minta maaf, Allah ampunkan. Dosa dengan manusia, orang tu tak maafkan kita, tak lepas kita, tu tak boleh nak masuk syurga. Sebab itu tuan-tuan, jangan berebut-rebut nak jadi ketua. Bila ada mesyuarat, pilih aku jadi pengerusi. Pilih aku jadi ketua kampung. Pilih aku jadi wakil rakyat. Jangan. Orang jadi ketua ni di padang mahsyar susah. Susah tuan-tuan, yang main. Ingat senang. Kalau dia jadi ketua kampung, yang satu kampung contoh dia jaga seksyen 20. Dalam seksyen 20 ni ada seorang ni tak semayang. Dia kena tanya di padang mahsyar. Itu baru dia jaga kawasan seksyen 20. Kalau dia jaga kawasan kampung negeri, 11 negeri, 2 negeri, berapa ramai manusia yang akan dakwa, yang akan seret dia ke dalam neraka jahanam. Itu yang Sayyidina Umar Al-Khattab, dia malam-malam dia meronda kawasan. Dia mencari orang-orang susah. Dia mencari sesiapa yang buat benda-benda haram, dia akan melarang. Ni Sayyidina Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin. Tuan-tuan. Kita tak ada malam-malam raya cari makan. Pergi makan rokok, pergi rokok tidur. Itu ya hidup tu, tuan-tuan. Kita ni akan masuk ke dalam kubur, tuan-tuan. Akan masuk dalam kubur. Tuan-tuan lupa ke mak ayah kita dah meninggal dunia dah. Abang kita, adik kita, semua dah tak ada dah. Dia dah duduk dalam kubur tuan-tuan. Nanti giliran kita tuan-tuan. Tapi kalau giliran kita sampai nanti, kalau amal soleh kita tak simpan, amal soleh kita tak kumpul, macam mana nanti dalam kubur? Macam mana? Tuan-tuan. Itu yang ulama' bagi tahu, suruh kita perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Sedekatun wa jariyah, sedekah jariyah. Perbanyak sedekah. Tu aku ada bawa tabung tu. Malam ni aku nak salah seorang paling kurang RM10. Jangan nak RM1, kena orang. Ya, bukan untuk aku, untuk anak madrasah, anak yatim, orang susah, mualaf, ibu tunggal. Bukan untuk aku dia ceramah dapat lebih, rezeki aku lebih malam ni. Dapat sikit, memang rezeki aku sikit lah, tuan-tuan. Ya. Baru 15 minit. Yang tengok aku ni macam pula. Aku tak takut tuan, aku jaga orang gila. Tuan-tuan tak gila. Jaga orang gila, tak basuh berak orang gila. Ya. Gigi depan tajam. Orang gila bro. Ustaz, balik ceramah. Ustaz nak minta apa? Tak, dia tanya aku, Ustaz nak minta apa? Aku nak minta pergi haji. Ustaz, saya doakan. InsyaAllah tahun depan aku pergi haji. Tuan-tuan tengok nanti aku sampai sana. Duit kan ada pun. Bagi dia ceramah bukan banyak. Nanti kalau ikut dia ceramah, mana nak pergi haji? Sekarang pergi haji mahal. Nanti tabung haji je dekat 40-30 lebih. Tabung haji. Kalau yang apa ni, pakejnya, pakej C aja 50 ke atas. Pakej B 80 ke atas. Pakej A 100 ke atas. Nanti. Tapi semuanya kerja Allah. Ada duit, tak ada duit, Allah yang menyampaikan. Baiklah, tentang peperangan hawa nafsu. Bukan senang nak berperang dengan hawa nafsu. Tu nak kena perbanyak mujahadah. Itu yang peringkat orang awam. Dalam dia punya baju kena ada tasbih. Ni peringkat orang awam. Itu bila dia pegang tasbih, dia ingat Tuhan.
Ni darjat orang awam. Darjat orang hawas, ada tasbih, tak ada tasbih, dia tetap menyebut nama Allah. Ni orang hawas. Orang hawasul hawas, para nabi dan rasul. Tuan-tuan, sebab itu para nabi dan para rasul ni di padang mahsyar mereka tak telanjang. AJK Surah telanjang bro. Dengar ni AJK sesen 20. Telanjang. Tak nak telanjang boleh. Orang yang tak telanjang daripada mahsyar ni para nabi, para rasul. Orang yang mati dalam ikhram tak telanjang daripada mahsyar. Orang yang mati syahid, tentera ke polis ke siapa ke, orang awam ke, dia berperang untuk mempertahankan negara, untuk mempertahankan diri, untuk mempertahankan agama, dia gugur, mati syahid. Tak kira abad berapa, tahun berapa, nanti dia bangun dengan pakaian-pakaian dia. Kalau pakaian besi lah. Yang keempat siapa? Orang yang bagi orang susah baju dan pakaian, baju dan seluar. Ustaz, saya dah hantarlah baju sekolah pondok, ada hantarlah baju-baju madrasah, bukan baju second hand. Duk hantar seluar zip pun tak ada, apa barang. Kita dah tak suka, kau dah tak suka baru nak hantar barang yang suka. Orang tu dapat, dia bersyukur. Terima kasih. Tak pernah-pernah aku pakai baju Puma ni, baju Adidas ni, baju mahal ni. Tak pernah-pernah anak aku pakai baju Kiko ni. Dah dia gembira, tuan-tuan ya. Hantar kasut pun kasut yang mahal. Tak ada hantar kasut sekolah, tapak dalam dah tak ada, tuan-tuan. Sekarang ni kalau orang nak hantar baju ke pakaian, telefon aku tanya tu. Baju ni kau dah pakai ke belum? Kalau baju baru kami terima. Kalau baju kau dah pakai kami tak mau terima. Sama juga makanan-makanan. Kalau kau memang masak khas untuk anak madrasah kami terima. Kalau kau lepas kenduri, lepas buat doa selamat tahlil arwah, ada lebih-lebih baru nak hantar sekolah kami tak terima. Dah tak habis baru kau nak hantar madrasah kami. Ingat tempat kami ni palahap sangat ke apa? Kadang-kadang sampai nak basi baru nak hantar, tuan-tuan. Ni orang akhir zaman, tuan-tuan. Bukan orang sini, orang tempat lain. Orang sini bagus, ya. Orang sini bagus, belajar pun jauh-jauh bagus lah. Tuan-tuan buka sejarah pada zaman dahulu kala 1000 tahun yang lalu. Masa tu kita tak ada. Orang ni, anak murid ni, dia nak belajar untuk guru. Aku lupa nama anak murid ni. Anak murid ni wali Allah. Dia nak belajar untuk guru ni, nak belajar Al-Quran je. Dia sanggup datang pukul 3 pagi, dah keluar pada rumah. Kalau dia lambat, akan dapat nombor lambat dan tak dapat nak bertalaki dengan guru. Tak dapat. Itu pun dia datang pukul 3 pagi, dia dapat nombor 7. Nampak tuan-tuan? Orang sekarang tak ada, tuan-tuan. Telefon je Ustaz. Ustaz datang. Boleh tak boleh Ustaz? Boleh lah. Nanti parking kami sedia Ustaz. Datang-datang kena belok parking aku. Tulis tempat penceramah, tapi tempat motor pula. Ya, tak apa lah. Aku kena mengalah parking je kat luar. Ya, aku tak nak marah. Dah ditulis dah tempat aku di luar. Ya. Lepas tu wajib belajar tauhid, wajib belajar fikih, wajib belajar tasawuf. Ni sekarang Allah dah uji tentang Covid. Ni tauhid. Bab uluhiyah je, bab rububiyah je, bab qadariyahnya, bab jabariyahnya, bab ahli sunnah wal jamaahnya, bab mu'tazilahnya. Ya. Jangan kita qadariyah. Tahu qadariyah? Dia memakan ubat, dia memakai emas, dia beretikad. Aku pakai emas, aku makan ubat, aku tak kena penyakit. Ini qadariyah. Cuma ahli sunnah wal jamaah, dia usia ihtiyah. Aku pakai emas, aku makan ubat. Kena tak kena, bukan kerja aku. Semuanya kerja Allah Ta'ala. Ini ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, ya. Tuan buka dulu masa tahun 90-an. Aku ingat lagi, orang Malaysia ni, orang kita lah, nampak orang perempuan pakai purdah, dia kata hantu kongkom, hantu kongkom, hantu kongkom. Sekarang ni semua orang jadi hantu kongkom.
tuan-tuan, ya. Iaitu hukum Allah tak boleh lawan. Tuan-tuan, ya. Ulama paling takut tang tu lah. Bila kita kufur nikmat, kita jauh dengan Allah, jauh dengan kita Allah. Tu masa Nabi nak wafat, tuan-tuan. Masa Nabi nak wafat, bismillahirrahmanirrahim. Nabi ingatkan sahabat dua perkara. Apa kata baginda? Nanti aku tak ada, jangan lupa berpegang ikut Al-Quran dan ikut sunnah. Tuan-tuan tengok di tanah Arab. Tanah Arab, sunnah Nabi ni mereka dah banyak dah tidak berpegang, dah tidak ikut. Kita di Malaysia ni, di Malaysia, di Indonesia, di Patani, tuan-tuan, sunnah Nabi ni masih kuat. Orang sembahyang masih ramai pakai kopiah. Pakai serban pun masih ada lagi dah, tapi kurang lah, tuan-tuan. Kopiah ni sunnah Nabi. Tuan-tuan bagilah. Aku bagi satu negeri, Turki juga dah. Tuan tengok orang semayang di Turki, tak ada orang pakai kopiah dah. Tuan-tuan, yang pakai serban, pakai kopiah, dia punya imam je, tuan-tuan. Dan dia punya Bilal. Kita ni, negara kita masih kuat lagi dengan sunnah Nabi, tuan-tuan. Itu yang Allah jaga negara kita. Walaupun bermacam-macam kaum, walaupun bermacam-macam perangai, Allah jaga negara kita. Sebab kita masih berpegang, masih ikut sunnah Nabi, tuan-tuan. Beramal dengan sunnah Nabi. Ni Kai Sugi ni banyak kali aku cakap. Aku cakap terus terang, so tuan-tuan punya surah ni, jamban tuan-tuan pintu banyak rosak. Tadi aku masuk pintu ni tak boleh kunci, masuk pintu ni tak boleh kunci. Terfikir pula otak aku, macam mana aku nak kencing ni? Aku gaba poket aku ada Kai Sugi, aku selak pintu aku. Ini kelebihan Kai Sugi, tuan-tuan, ya. Tukar lah pintu tu, ya. Kalau tak dapat tukar pun taruh tu selak besi tu, tuan-tuan. Payah nak berak. Tengah-tengah teran kan, orang masuk kan. Ya? Tukar duit banyak, duit tabung tu, ya. Aku kena cakap. Nanti aku kena tanya di padang mahsyar, tuan-tuan, ya. Ni yang paling takut, sebab nanti Allah tanya kita di padang mahsyar. Dah 25 minit. Jangan risau, ya. Alah, rumah tuan-tuan dekat ya. Aku tadi datang dengan hujan banjir. Kereta aku, dia punya bawah tu tercabut. Ganti balik. Tercabut bawah dia. Tukar maulah berapa kena. Nak datang telefon sebab aku terlambat ikutkan. Biasa aku nak pergi Shah Alam, aku tolak pukul 4. Aku semayang asal mana-mana highway. Baru nak pergi, tayar terbelah pula. Telefon mini yang tayar memang terbelah ni. Dah ada je lah bang, nak pergi terbelah lah apa dah. Abang nak pergi tak nak pergi ni, cakap betul-betul ya. Nak pergi ya. Nampak tuan-tuan. Tuan jangan risau, aku cerita pasal tayar tu aku tak minta duit. Jangan risau, ya. Kereta aku tak pernah buat maksiat. Tak pernah tengok konsert ke, tengok bola ke, tengok apa, tak ada. Masjid surau, sekolah pondok. Masjid surau, sekolah pondok, kubur. Masjid surau, sekolah pondok, kubur. Itulah kereta aku. Jumaat kubur, Maghrib masjid surau ngajar, nanti kan balik madrasah, nanti bawa budak-budak madrasah. Itu ya, tuan-tuan. Nak pergi pasar malam pun tak dan, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nampak aku ke pasar malam tu, itu aku punya kelon tu, ya. Masa tu tak ada, tuan-tuan. Aku sebenarnya semalam kuliah duha sebelum Jumaat pukul 9 sampai pukul 10 di Kemaman. Lepas asar aku terus datang Shah Alam, kilang Panasonic. Aku bukan naik kapal terbang, naik Toyota Wish je, tuan-tuan. Aku sendiri bawa, tak ada driver. Itu balik kuliah ke madrasah pula, ajar budak-budak. Dah lambat sikit kan. Kena kuliah dengan bini pula. Bini bagi kuliah, dengar lah. Abang, ya. Dengar tak dengar kan? Dengar. Bini kuliah dengar, kena dengar. Apa kelebihannya bini buat kuliah kat rumah? Rumah tu ada hiburan. Kalau dia senyap aja. Sama juga tuan-tuan, kalau ada orang WhatsApp tuan-tuan, setiap hari dia WhatsApp, Assalamualaikum, selamat pagi,
Ataupun good morning. Tuan-tuan, ya. Kalau dia tak WhatsApp dah, dia dah mati lah. Ni bukan aku bohong. Aku ada anak murid seorang, dia AJK Surah. Tiap-tiap malam pukul 3 pagi, dia akan WhatsApp aku. Ustaz, main tahajud. Ustaz, main tahajud. Berbulan-bulan. Dalam masa seminggu, tiba-tiba tak ada dia WhatsApp. Ya? Aku telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, siapa ni? Haji ke? Bukan. Anak ayah mana? Ayah meninggal dah, Ustaz. Macam aku lah. Tuan-tuan jemput ceramah. Aku datang, aku ada ke lah. Jemput aku tak datang, aku dah mati lah. Macam aku datang sini lah. Datang sini. Tuan-tuan yang masih ada, nyandor-nyandor tu masih ada, hidup lagi lah. Kalau aku datang dah tak ada, mati lah. Kalau orang soleh, dia rehat dalam kubur, rehat. Macam pemuda Ashabul Kahfi. Tuan kenal pemuda Ashabul Kahfi? Pemuda Ashabul Kahfi ni orang soleh. Itu yang orang putih, orang Yahudi. Dia buat cerita ni, yang manusia yang tertidur dalam gua. Dia ada buat cerita ni sampai berjanggut. 7 pemuda Ashabul Kahfi, Allah tidurkan dia dalam gua. Badannya tak rosak, Allah balik-balikkan. Sama kaedah juga, orang soleh yang dia mati dalam kubur, jasadnya tak rosak, Allah jaga tubuh dia, jasadnya, jenazah ni dalam kubur. Tuan-tuan, sebab tu kena jadi orang soleh, jadi orang baik. Bukan senang jadi orang baik, susah. Tuan-tuan, susah. Ya, jadi orang baik ni dengan bini tak boleh marah-marah. Zakir, ingat tu, dengan bini jangan marah. Ya, Amir, ya, aku tahu 2 nama ni je, yang lain tak tahu. Abang Razak, ya. Itu yang aku tahu, lain aku tak tahu nama. Tuan-tuan kena tahu tik kat sini nama. Senang aku nak panggil, ya. Tuan-tuan, senang nak jadi orang baik, susah, ya. Kalau peringkat permulaan dalam rumah tangga, tak boleh sabar, tak boleh jadi orang baik, tak boleh terima ujian daripada Allah Ta'ala, tak boleh dapat ujian yang makin kuat. Sebab itu Nabi dan Rasul diuji. Tuan-tuan, Nabi Yahya yang kena potong kepala Nabi Yahya kan? Betul? Tak ingat? Apa yang kau ingat? Yang kena gergaji itu Nabi Zakaria. Tuan-tuan, Nabi Zakaria kena gaji. Ya. Nabi kita orang nak bunuh. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim kena bakar. Tuan-tuan kalau pergi Turki, pergilah satu tempat ni, satu negeri ni, satu kampung ni, tempat Nabi Ibrahim kena bakar. Di Turki. Bukan duk pergi tepi laut tu, tengok orang Turki duk pakai seksi tu. Ya. Dia tahu nak beli jaket. Itu tahu, pergi tempat Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim kena bakar. Masa Nabi Ibrahim kena bakar, Nabi Ibrahim baca apa? Takut. Aduh, itu. Tu, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mana dia? Tanya sana, ni macam baju Yaman tu. Mana dia? Aku tanya, aku jawab. Lemak ah. Bagi beduk, laluan beduk tu. Orang buatlah beduk tu kat luar. Ni beduk tiruan buat apa? Macam kampung-kampung tu. Tuan-tuan. Apa maksud dia tu? Amir, apa maksud dia? Duk, tung. Apa maksud dia? Bukan bagi orang ke masjid. Dia bagi tahu surah sesen 20 kosong. Macam dia. Orang dulu beduk kat luar. Dung, pung. Aku ingat dia arwah atuk aku, Haji Azbullah. Pukul 4 pagi, pukul 3:45 dia duduk di madrasah. Dia bapa pada bapa aku lah, atuk aku lah. Dia meninggal umur dekat 90 tahun.
Pukul 3.45 dia ketuk kerantung, dia buat pakai buluh. Tung 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 tung. Oh, dia ketuk kat rumah dia. Dengar tu kampung. Kalau dia larat, dia pusing kampung, ketuk tung 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 tung. Oh, dah. Ya. Habis dia tak ada dah. Dah. Ya. Bila bapak aku dia pusing rumah, dia ketuk dengan semambu. Bangun! 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 Sini boleh buat. Bangun! Bangun! Mampu ya kena tangkap. Ya. Patutnya kita bersyukur orang kejut kita, orang ajak kita semayang. Dah. Sama kita lah tuan-tuan, ustaz-ustaz datang surau, datang masjid, ajar tentang ilmu Allah, ingatkan kita tentang agama, ad-dinun nasihah. Kita bersyukur dengan Allah, masih ada lagi orang nak bagi nasihat. Tuan-tuan, nanti akan sampai satu zaman, orang takkan bagi nasihat. Akan sampai satu zaman, orang takkan bawa tabung dekat masjid dah. Orang takkan minta duit kat kedai makan dah. Orang takkan minta duit di traffic light dah. Tuan-tuan, akan sampai satu zaman nanti. Masa tu kita nak bagi orang dah tak mahu dah. Masa tu dah tutup dah. Kita sedekah, Allah tak terima dah. Masih bila matahari terbit sebelah barat? Tuan-tuan, ya. Bila matahari terbit sebelah barat? Wallahu alam. Tunggu je lah, tuan-tuan. Ya. Oh, 8.30. Siapa nak kencing, pergilah kencing. Ya, aku bagi laluan. Siapa nak isap rokok pun boleh. Bolehlah rokok. Aku bagi laluan. Ya. Jangan duk masak muka. Pergi, aku bagi laluan. Cuma tak boleh isap rokok dalam ni ya. Ya. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Ya, kubur. Apakah ia tidak mengetahui jika kelak dibangkitkan semua yang di dalam kubur? Nanti kita akan dibangkit daripada kubur, kita akan dibangkit. Itu yang nanti manusia dia bangun daripada kubur. Sebab apa? Dia punya kepala ditukar jadi kepala binatang. Ada jadi kepala babi, kepala kera, kepala khimar, keldai lah, kepala anjing, ya. Ada dalam hadis, tuan-tuan. Tapi dalam kitab kuning itu orang tak berani nak mengajar kitab kuning, ya. Dalam kitab kuning itu yang ulama' bagi tahu, kalau kamu tidak boleh berperang dengan hawa nafsu kamu, macam mana nanti kamu bangun daripada kubur, adakah kamu mampu kepala kamu ditukar dengan kepala binatang? Itulah. Ya. Macam sembahyang berjamaah, makmum jangan potong imam. Makmum jangan dahulu dengan imam. Makmum kena ikut imam. Kalau dia mendahului imam, berserta dengan imam, tidak ikut imam, nanti kepala ditukar jadi kepala keldai. Orang kenal di padang mahsyar. Kenapa kepala keldai ni? Kau masih 20 kan? Ya betul. Kenapa jadi kepala kedai? Aku potong imam. Tulang kau bodoh. Kat sana besok dia tak ada kata cakap baik-baik. Tuan-tuan buka dalam kitab jenazah. Bila orang ni mati masuk dalam kubur ya, malaikat mungkar nakir ni dia panggil apa? Hai! Suara bukan menyanyi, suara dia macam peti. Hai lelaki yang tua, yang bodoh, yang hina, cilaka engkau. Sebab itu azab kubur ni, tuan-tuan, azab kubur ni kita tak dengar. Orang bagi salam, orang jawab salam, ahli kubur jawab salam, kita tak dengar. Kenapa kita tak dengar? Allah sayang dengan kita. Tuan-tuan. Lepas tu ulama' larang, Nabi larang. Aku cakap dah dalam ceramah aku 2-3 hari yang lepas. Nabi larang, ulama' larang kita mencari-cari syaitan. Mencari-cari jin. Tuan-tuan, orang sekarang duk cari jin, cari syaitan. Kubur lama, penjara lama, sekolah lama, surau lama, cabar syaitan.
Jangan cabar syaitan, tuan-tuan. Tak ada syaitan, tuan-tuan cabar aku. Tengok aku datang tak datang. Itu baru manusia, tuan-tuan. Syaitan jangan cabar, jin jangan cabar, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan, jin tak ada geng. Jin ada geng, bro. Tuan-tuan, jin tak ada geng kawan suku, ada. Ingat jin ni bodoh sangat ke? Sebelum kita duduk dekat bumi, dia duduk dah. Dialah makhluk Allah yang terawal duduk dekat bumi. Itu yang bila mereka buat kerosakan di bumi, buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar. Bila dia buat kerosakan di bumi, itu atas perintah Allah. Allah bagi tahu dengan malaikat-malaikat Allah, termasuklah iblis dan Atullah, iaitu Azazil, turun ke bumi, tangkap dia. Ya, itu yang tak lama tu, tak lama lepas itu tak silap aku, itu yang iblis dia mengingkari tentang perintah Allah, tuan-tuan. Bila Allah mencipta Nabi Adam alaihissalam. Adam, apa makna Adam? Adam. Sini ada belajar kita tauhid kan? Ada belajar kita tauhid? Ada? Ada kan? Apa makna Adam? Tiada. Apa barang kau takir? Ya? Adam tu tiada. Ada, lawannya apa? Tiada. Macam kita lah. Ada, lawannya tiada. Daripada tiada kepada ada. Lepas itu tiada. Itu lah. Itu tentang takdir. Ada dua. Takdir mu'allaq, takdir mubram. Takdir yang boleh berubah, takdir yang tidak boleh berubah. Nak berubah takdir boleh, kata ulama. Perbanyak berdoa, perbanyak sedekah. Tapi walaupun orang tu berdoa banyak pun, sedekah banyak pun, Allah kata mati. Susah. Ya, tu kun fayakun tu. Itu ulama-ulama tauhid, dia tidak memikirkan tentang perkara-perkara makhluk, dia memikirkan tentang yang maha khaliq. Ya. Tuan-tuan tengok ulama tauhid, cakap tak banyak, banyak zikir. Ya. Itu pentingnya sedekah. Tuan-tuan nak dengar cerita yang kisah, aku dah cerita belum, yang kisah seorang ulama, seorang ahli sufi, tak silap aku, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ya, atau Syekh Daud At-Tai yang dia tertidur di tanah perkuburan. Aku pernah cerita kan? Pernah? Sini manjang tak pernah 2 bulan 3 bulan yang lepas aku datang, aku cerita tanya tu pun tak pernah ni pun tak pernah tak apa yang pernah aku tak tahu. Wali Allah ni dia nak pergi masjid, nak sembahyang jemaah. Dulu masjid, tepi masjid ada kubur. Kalau masjid dulu semua itu, termasuklah tuan-tuan kalau pergi di belah-belah utara, kalau masjid-masjid lama sama itu. Kalau di, tak silap aku, kalau di Kelang ni masjid Kampung Jawa. Tepi semua kubur. Tuan-tuan. Ni ulama ni, wali Allah ni, dia nak pergi masjid, dia penat. Duduk je, tersandar je dekat tepi pokok kat kubur ni. Duduk-duduk tertidur. Tertidur kat kubur. Bila dia tertidur dekat kubur, dia mimpi, arwah-arwah dia mimpi, arwah-arwah ni. Semua arwah-arwah berpakaian cantik, berwarna putih, wangi, harum, berbentuknya lawa, bercelak. Ada seorang arwah ni huduh, pakaian koyak rabak, muka huduh hitam, bau busuk. Itu ulama ni, wali Allah tak silap aku, Syekh Junaid Al-Baghdadi tak silap aku. Dia tanya arwah ni, nama kau siapa? Nama aku Begian-Begian. Kenapa orang lain semua cantik, pakaian cantik, bau harum, bercelak, wangi, engkau busuk, hina sangat, kenapa koyak-koyak baju kau, kenapa ni? Apa dia jawab? Aku ni ada keluarga. Dengar ni tuan-tuan, kalau ahli keluarga kita dah meninggal dunia, aku ni ada keluarga, tapi keluarga aku tak ambil bakat tentang aku. Dia sibuk je dengan harta aku, dia sibuk je dengan harta dunia dia. Dia tak sedekahkan untuk aku, dia tak datang ziarah aku, dia sibuk dengan hal dia. Syekh Junaid Al-Baghdadi ni tanya lagi, nama kau siapa? Nama aku Begian-Begian. Nama kampung kau, nama mak kau, nama bapak kau Begian-Begian.
Kata si mati ni, arwah ni, boleh tak tolong sampaikan pesanan aku ni kepada keluarga aku? Tak lama Syekh Junaid Al-Baghdadi ni, dia terjaga baru tidur. Jaga tak ada apa lah, dia mimpi pun. Ya. Dia bangun, dia pergi semayang, lepas semayang subuh, dia pergi. Kampung ni, apa yang si mati ni bagi tahu, dia pergi. Dia bagi tahulah nama bagian, dia mimpi bagian, apa semua. Kata keluarga ni, betul. Yang meninggal tu, arwah ni memang keluarga kami. Dan betul, kami tak pernah sedekah untuk dia. Kami tak pernah buat baik untuk dia. Kami sibuk dengan harta je. Kubur dia pun kami pergi pun, kadang kami nak pergi, kami pergi. Kadang idak. Besok, Syekh Junaid Al-Baghdadi ni nak pergi lagi sembahyang subuh, tertidur lagi. Itu yang kata Syekh Junaid Al-Baghdadi ni, bagi tahu dengan keluarga si mati ni, kalau boleh kau sedekahlah pada jalan Allah. Niat kalau pada ahli keluarga kau. Jadi keluarga dia ni bagi dana sikit, bagi dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi ni dana, Syekh Junaid Al-Baghdadi ni infakkan harta pada jalan Allah, niat kepada si mati, niat. Kata dia dahulu dah selesai, besok pagi nak pergi sembahyang subuh, dia pergi. Tertidur dia kat kubur, tidur dia. Dia mimpi arwah ni dah berpakaian yang baik. Dah bercelak, dah harum. Sebab itu tuan-tuan buka dalam hadis, orang-orang yang mati syahid ni, orang mati syahid, dia kalau orang soleh, orang baik, dia duduk di negeri yang bernama Iliyin, tempat yang bahagia. Ni orang soleh, orang mati dalam beriman, ya. Orang yang sanggup diuji oleh Allah dekat dunia, dia selalu diuji, dia redha dapat penyakit, dia redha, ya. Dia redha, ya, semua dia balik kepada Allah. Kalau orang mati syahid pula, dia dah duduk dalam syurga dah. Tapi dia duduk bawah telih burung yang hijau. Dia berterbangan dalam syurga, dia dapat melihat tentang keindahan dalam syurga, cuma dia tidak dapat menikmati tentang hebatnya syurga Allah. Dia cuma dapat tengok. Ini orang mati syahid, tuan-tuan. Tuan-tuan kenal tak sahabat Nabi yang dia siang tadi dia bangun nikah, malam ni dia berjimak. Tuan-tuan tahu tak jimak? Tahu? Ada orang tak tahu jimak, ya, bersama. Maklumlah Arab tak pandai, orang putih pandai. Hai guy. Guy ya? Oh, cakap orang putih hebat, ya. How are you? Fine. Panggil bapak daddy. Daddy pada pulang. Daddy bro, Tuan-tuan tengok orang Mak Saleh, pernah dia cakap Arab? Tak ada. Dia tak panggil bapak dia Walid. Dia tak panggil bapak dia Abuya. Tak ada. Dia tak panggil mak dia Umi. Tak ada. Tuan-tuan tengok orang Yahudi, orang Nasara, orang bukan Islam, tak ada. Orang Islam duk tiru cara orang kafir. Tapi tak salah dihukum, tak salah. Tapi kita ni suka sangat tiru orang Barat. Orang Barat pakai seluar pendek, kita pakai seluar pendek. Orang Barat kuning-kuning rambut, hijau-hijau rambut, biru-biru rambut, kita buat rambut ni. Ya. Orang Barat buat rambut lain, kita buat lain-lain. Tiru orang Barat. Pernah nampak ada orang Barat tiru orang Islam? Tak pernah, tuan-tuan. Ya. Ni kata tok guru aku, kita ni macam sumpah-sumpah. Tahu sumpah-sumpah? Pergi Indonesia macam orang Indonesia. Mas. Assalamualaikum mas. Ya, pergi negeri orang putih dah macam orang putih. Pergi Mekah macam orang Arab. Berjubah dia, berserban dia, dengan kain suginya, dengan tasbih. Oi, tasbih. Barang jatuh. Masya-Allah. Ya. Dah lepas buat umrah, dah bolehlah berjimak dengan bini. Ya. Ajak bini bersama berjimak di Mekah, di Madinah, tak masalah, dah habis umrah. Ya, bini kata penat abang. Masya-Allah. Kalau kat sini ajak berjimak dengan bini. Yang abang nak berjimak ni makan ubat ni. Orang tadi AJK jual ubat yang main AJK dia jual ubat kuat, aku dah kena. Tersandar aku, tuan-tuan. Yang main ubat AJK ni memang power. Tuan-tuan. Dia tak nak kita ajak berjimak, dia tolak. Ada kita kata, alhamdulillah yang tak apalah, abang redha. Allah nak uji abang. Tak apa, abang tahan lah. Abang tahan. Kenapa dia tanah haram kita boleh tahan?
Tuan-tuan, Allah bukan berada di Mekah, belajarlah tauhid, ya. Baru ni Baitullah orang pagar. Jangan suka sangka buruk lah. Kena husnuzan, kena sangka baik tuan-tuan, ya. Kita ni suka sangat sangka buruk, tuan-tuan. Suka sangat sangka buruk dekat orang, sangka buruk dekat bini, sangka buruk dekat suami, sangka buruk dekat anak-anak. Ya, bila sangka buruk dia jadi buruk. Buka dalam surah Al-Baqarah, tak silap aku ayat 216. Apa kata Allah dalam tu? Setiap perkara yang kau suka mungkin tak baik pada engkau. Setiap perkara yang kau tak suka mungkin itu lebih baik untuk engkau. Tuan lupa Covid 2 tahun yang lepas, Covid datang, kita dapat apa? Dapat apa ni? Kita dapat apa? Dapat senang makan. Sebelum datang Covid, kita nak makan susah. Nak pergi kedai, kena beratur, kena duduk, kena order. Sekarang senang, order tekan telefon je. Sampai Foodpanda. Sebelum Covid mana ada bro? Ni lah hikmahnya Covid. Bukan kita minta ada Covid, faham? Itu Covid. Kalau budak-budak sekarang kena virus rota. Tahu virus rota? Virus rota ni budak-budak cedek-bedek dan demam. Itu virus rota. Kalau virus orang-orang dewasa yang macam-macam ni, virus apa? Virus komboi motor. Tuan-tuan tengoklah Sabtu Ahad. Semua otai-otai, putih-putih janggut. Bukan helmet, putih-putih janggut. Syekh hantar mana? Anak JK surau tu bro. Anak kena buat benda macam ni kurang-kurangnya untuk menarik geng-geng motor ni supaya dia datang surau bro. Tak salah. Salah ya? Tak salah. Apa kena salah? Aku tak kena salah. Kau buat ya. Tapi ingat pesan Nabi. Nabi cakap apa? Setiap perkara-perkara yang engkau suka, apa yang engkau suka, apa yang kau idamkan, itulah hiburan bagi kamu. Itu yang kamu suka, itu yang kamu suka sebut. Nanti kamu mati dalam keadaan apa yang kamu suka. Itu kata Nabi. Ya. Ingat? Kata Nabi. Tuan-tuan. Bukan kata aku. Aku sampaikan je. Yang tengok aku tak puas hati. Apa suka mengajar, suka ceramah, suka baca khutbah, semayang, berzikir, nanti mati tengah ngajar. Nanti mati tengah berzikir. Suka marah laki, marah suami, maki suami, nanti mati tengah maki suami ya. Bodoh! Mati. Tengah maki suami tu, kata suami bodoh, mati ya. Yang main ya. Kenapa Nabi bagi tahu dalam neraka ramai perempuan? Sebab dalam neraka ramai perempuan yang sudah bernikah, dia sakitkan suami dia. Tuan-tuan sakit hati kan? Tuan-tuan sedih kan? Aku tahu tengok muka tuan-tuan sedih. Kena marah dengan bini, sabar ya? Aku nak berhenti dah, jangan tengok jam ya? Jangan risau tuan-tuan, aku nak berhenti dah ya? Ini dalam ayat ni mengatakan afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur ya. Apakah itu tidak mengetahui jika kelak dibangkitkan semua orang di dalam kubur, nanti kita akan bangkit dalam kubur. Akan bangkit. Ini bukan cerita dongeng. Sebab itu dalam hukum fikih, meninggalnya di Shah Alam, memang dia orang Shah Alam. Kalau dia ke bumi di mana, kampung mana, hukumnya haram tu. Haram tahu mana haram? Haram ni makna dilarang. Ya, dilarang tu haram tu. Bila dia buat baru berdosa. Tu kena faham ya. Haram jenazah itu dipindahkan daripada mana tempat dia duduk, dia kebumikan tempat lain, maka haram sebab dia sudah melanggar atas Korea. Tuan-tuan ya. Kadang hukum orang menggali kubur minta duit, boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Nanti aku mati, Zaki gali kubur, Zaki minta duit. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh. Ya, harus minta duit. Ya. Kenapa harus minta duit? Sebab dia
sebab dia bekerja untuk menggali si mati. Orang dulu, orang lain tak gali kubur. Bapak dia mati, anak dia gali, faham? Orang dulu. Betul, orang dulu tak ada ambil upah. Orang dulu, orang lain tak gali kubur. Mak dia mati, bapak dia mati, anak gali. Ni orang dulu. Mak dia mati, bapak dia mati, anak yang uruskan jenazah. Tuan-tuan, ni orang dulu. Betul, orang dulu semua ahli ilmu. Sama juga bab talak. Sebab tu orang dulu jatuh talak dekat luar, qadi kata jatuh talak. Sebab orang dulu semua ahli ilmu. Orang sekarang bila jatuh talak di luar mahkamah, di luar pejabat agama, qadi kata tak jatuh talak, kau kena datang, aku nak dengar, nak tengok talak macam mana kau buat. Sebab sekarang akhir zaman banyak orang bodoh. Tuan-tuan, tak tahu buat hukum. Boleh aku tanya malam ni? Tuan-tuan, siang semalam aku tanya semalam, bab takbiratul ihram tuan-tuan. Bab takbiratul ihram. Tuan-tuan, tak selesai lagi, tuan-tuan. Ya? Aku nak berhenti dah. Sikit lagi nak berhenti dah. Lagi seminit 2 je. Ya? Boleh ke sambung lagi seminit 2? Boleh tak boleh pun kena boleh. Ya? Bukan selalu belajar. Tuan-tuan. Ya? Kita duduk ni untung. Orang duduk dalam majlis ilmu ni dalam rahmat. Tahu dalam rahmat? Sebab tu dalam majlis ilmu dia boleh tidur. Tempat lain tak boleh tidur. Ni dalam rahmat. Malaikat batang sayap. Kenapa kita tak nampak? Sebab kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Kita nampak waktu bila? Masa roh sampai sini. Nanti kita semua akan rasa dan kita semua akan tempuh roh sampai sini. Tak kira lah kau pegawai pencen mana, kau orang mana, tetap tempuh. Tuan-tuan. Ya? Sampai sini. Sampai sini roh, pintu taubat tutup dah. Tuan-tuan, pintu taubat tutup dah. Ada mengumpat ustaz, ada maki ustaz, mengumpatkan kawan, maki bini, maki suami, maki adik-beradik, putus hubungan tali silaturahim. Masa tu tak boleh buat apa dah. Pintu taubat dah tutup. Sebab itu bila orang mati, orang mandikan jenazah, dia masukkan paip dalam mulut. Tak masuk dalam perut. Sini tutup dah. Tuan-tuan, sini tutup dah. Ya? Nanti kita mati, macam tu lah. Ada dalam tak mati. Semua mati bro. Tu Raja Namrud. Raja Namrud ni yang bakar Nabi Ibrahim. Zalim. Bini Nabi Ibrahim dia nak rogol. Raja Namrud ni bini Nabi pun dia nak rogol. Dia nak rogol bini Nabi. Allah jaga bini Nabi Ibrahim, Allah jaga. Bunuh orang, bakar rumah orang, seksa orang. Nanti benda ni akan berlaku bila akhir zaman. Dia akan balik pada zaman jahiliah. Tuan-tuan tunggu lah. Kalau kita panjang umur, kita nampak kita akan jumpa. Kalau kita pendek umur, tak jumpa lah. Minta-minta kita mati cepat lah. Ya. Jangan kita berada masa zaman Dajjal. Tuan-tuan. Ya. Zaman sekarang ni pun Dajjal belum keluar. Orang cakap apa? Dalam TikTok. Orang cakap apa? Siapa nak duit? Follow aku. Follow aku. Follow aku. Nanti aku bagi duit. Nanti aku bagi motor. Follow aku. Follow aku. Follow aku. Inilah clue Dajjal. Nanti Dajjal cakap macam ni ya. Siapa nak masuk syurga aku, ikut aku. Siapa tak ada bakat, aku bagi bakat. Siapa tak ada air, aku bagi air. Nanti masa Dajjal datang, Sya'alam Mesir 20 tak ada air. Bakat tak ada. Tanam jagung pun tak hidup. Betik semua mati. Tuan-tuan, ya. Masa Dajjal datang nanti, mudah-mudahan kita ni janganlah hidup masa zaman Dajjal ada. Ya. Wallahu alam, cukuplah sampai sini. Cukuplah ya. Cukuplah tuan-tuan, memang suka cepat berhenti pun. Jadi sebelum aku tutup, aku minta maaf dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada kecil hati, tersinggung, aku minta maaf. Tak ada niat nak menyinggung siapa-siapa. Ya. Kita ni mudah-mudahan kita belajar ni, kita boleh belajar, kita boleh menuntut ilmu semasa kita hidup. Nanti kalau kita masa kita hidup, kita tak boleh menuntut ilmu, nanti bekal kita tak ada. Tuan-tuan. Siapa nak tolong kita dalam kubur? Duit tak boleh. Anak kita anak soleh. Tuan-tuan tengok malam ni, ada budak muda? Ada. Semua budak tua. Ada budak muda malam ni? Ada? Mana ada? Tak ada budak muda. Tak ada. Kalau tak ada budak muda, siapa nak jadi pelapis? Tuan-tuan. Siapa nak jadi pelapis? Tuan-tuan. Tuan tengok senang nak jadi imam. Lepas-lepas pencen, tukar jadi imam. Lepas-lepas pencen, uruskan surah.
Tuan-tuan, dengan senang. Bukan nak suara sedap. Nak jadi imam ni bukan nak suara sedap. Nak jadi imam ni bukan dia orang, maksudnya orang ada nama. Ain lam mim waw ilmu. Tuan-tuan, ain aliyin, lam latifun kelembutan, mim ma'rifatullah, waw wara'. Inilah imam. Tuan-tuan, ya. Untung dapat imam sini dengan suara sedapnya, dengan orang yang berpengalamannya, dengan orang yang ahli ilmunya. Untunglah, ya. Dan sebelum tutup tuan-tuan, siapa nak ni, sekarang ni Covid dah mula bermaharajalela. Tuan-tuan jangan risau, ya. Allah jadikan Covid, Allah yang jadikan, bukan manusia yang jadikan. Kita usi ikhtiar. Kalau takut rasa salam orang, ya, ni akan balik, benda ni akan balik. Ya, sapu je kasut kijang. Sapu je. Kasut kijang ni dia menghindar daripada virus. Ni kelebihan kasut kijang. Lepas itu masa Covid dulu 2 tahun yang lepas, kasut kijang, orang ada Covid akan order kasut kijang. Dia boleh buat mandi, boleh hidu, boleh taruh kat lidah, tentang kasut kijang. Ya, ini kelebihan kasut kijang. Tuan boleh ambil dekat luar seorang satu. Ambil, jangan tak ambil. Kalau tak boleh tidur, sapu kening, sapu belakang ni, sapu kepala, insya-Allah boleh tidur. Tuan-tuan, ya. Kalau macam tuan-tuan tak payah dah, sebab dalam majlis ilmu pun dah tidur, tak payah lah, ya. Ada kat luar boleh ambil, tuan-tuan. Jangan tak ada ni, sebab kasut kijang ni dia antara minyak yang Nabi suka pakai. Kalau tuan-tuan pergi Mekah pun kena susah dapat benda ni. Benda ni terhad. Kalau di media sosial pun hati-hati, kadang-kadang banyak tiruan, banyak palsu. Ya, orang sekarang ni tak kira dah benda haram ke apa, dia janji duit, janji duit, tuan-tuan, orang sekarang, ya. Jangan sama juga buat mata ruqyah Zam-Zam, sama juga ni minyak sauda ni pun terhad, tak banyak. Ini asli, ini bukan tiruan, tuan-tuan, ya. Hati-hati dah sekarang ni banyak tiruan. Orang akan masukkan sauda sikit, dia masukkan minyak kelapa dalam ni. Tuan-tuan, kami ni betul-betul pati. Ya, betul-betul pati. Semalam 2 hari lepas aku ceramah di Kemaman, ada akak makcik ni umur 70, dia kena gout. Kaki dia bengkak, tak boleh nak semayang, susah nak semayang. Alhamdulillah dia amalkan, minum, sapu tu buat bengkak, Allah angkat penyakit. Sebab Nabi cakap dah, minyak apa tu sauda, ubat segala penyakit. Boleh ambil dekat luar. Ambil, ya. Tapi dah ambil, bayar. Ambil belah, kau sendiri ingat aku kejar ni, faham, ya. Nak cari dana sekolah sama dekat tabung tu, infak untuk madrasah, bukan untuk aku, tuan-tuan, ya. Sebab sekolah kami tak ada sistem bayar. Macam aku ceramah tak ada sistem bayar. Tuan-tuan nak bagi, tak nak bagi sudah, ya. Kalau tak bagi orang tanya, aku cakap tempat tuan-tuan tak bagi, itu je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hrusna bi'ainika allati la tanamu waqfina bikanafika alladhi la yuramu warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa anta raja'una wa anta raja'una wa anta raja'una. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya hayyun ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilahan wahidan la ilaha illa anta. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم هتم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.